الكريم سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Sadaqallahul Azim. Yang saya hormati Al-Fadil Ustaz Harun Ismail, Ketua Penerangan UMNO, Ketua Penerangan PAS. dia UMNO dengan PAS dia tak nak belajar. Ketua Penerangan PAS, kawan saya baca, yang berbahagia, yang berhormat Al-Fadil Al-Muhtaram Ustaz Datuk Hassan Mahmud, Ketua Dewan Ulama PAS Negeri Kelantan, merangkap yang di-Pertua PAS kawan saya baca, yang bahagia Kekanda hamba Haji Zain Yassin, Ketua UMNO bahagia baca, yang berhormat Cikgu Aziz Kadir, Timbalan yang di-Pertua PAS, yang berhormat Haji Huzaimi yang di-Pertua PAS, ahli-ahli jawatan kuasa UMNO bahagia, ahli-ahli jawatan kuasa PAS kawasan Bacok, hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat, terimalah salam ta'zim daripada hamba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba tahu malam ni adik kakak nak dengar cerita yang paling hangat atas muka bumi lah ni, yang tidak pernah kita mengalaminya sepanjang kita merdeka. Semuanya berpunca daripada dua manusia. Manusia yang sejak 30 tahun dulu lagi duk bala, akhirnya bawa seluruh rakyat untuk berhadapan dengan krisis politik yang luar biasa. Ada pihak yang cuba menyalahkan UMNO dan PAS atas kelemahan mereka sendiri. Adik kakak, bermulanya drama ni hari Jumaat lepas 21 hari bulan. Sebenarnya kami pimpinan PAS dan UMNO di peringkat pusat baru nak masuk daftar di janda baik. Orang PAS pun kali pertama, ada kali pertama naik janda baik, pakak bini rusing belakang. Tapi janda baik ni pusat ilmu, pusat latihan ilmu UMNO, institut latihan UMNO di janda baik. Kami bermukim 2 hari 1 malam, daripada presiden, ahli-ahli jawatan kuasa, kerja harian, ahli-ahli majlis tertinggi dan juga ahli-ahli parlimen kedua-dua parti atas semangat muafakat nasional. Tarikh yang kita pilih 2 bulan lepas lagi, sebelum pilihan raya di Kimanis lagi. Tetapi nak jadikan cerita, inilah kejayaan Tuhan belaka. Hari Jumaat sebelum kami masuk ke janda baik tersebut, berlaku satu mesyuarat Majlis Presiden Pakatan Harapan. Adik kakak, zaman Pakatan Harapan ni, Majlis Presiden ni hak tertinggi. Perdana Menteri pun tak boleh nak buat sesuka hati dia. Dia nak lantik menteri kabinet ke, timbalan menteri kabinet ke, nak buat satu-satu dasar, dia kena lepas dulu 4 orang presiden, terutamanya DAP Lee Kuan Yew, Anwar Ibrahim, Mak Sabu dan juga Tan Sri Muhyiddin Yassin. Apa juga dasar yang nak dibuat? Cuma malam tersebut berlaku perbalahan yang begitu hebat. Sebabnya di kalangan pemimpin-pemimpin PAN seolah-olah
membawa suara rakan-rakan DAP dan PKR. Dia cuba tekan Tun Dr. Mahathir supaya menetapkan tarikh untuk melepaskan jawatan Perdana Menteri serah kepada Anwar Ibrahim. Dalam mesyuarat tersebutlah berlakunya perbalahan sehingga ugut-mengugut sampai ke peringkat parti PBBM mencabar untuk tubik daripada Pakatan Harapan. Berita ni sampai ke janda baik, sampai ke telinga pimpinan-pimpinan UMNO dan PAS. Sebenarnya kita dah dengar ni berbulan-bulan dah. Sebab isu perbalahan Anwar dengan Mahathir ni, soal nak serah jawatan Perdana Menteri ni bukan baru. Bermula semenjak dia menang boleh kuasa Putrajaya. Tubik saja Anwar disebut dah bahawa dalam tempoh setahun Mahathir akan serah kepada Anwar Ibrahim. Tetapi adik kakak, kalau kita himbau kembali laporan-laporan media masa utama, kita dapat lihat Tun Dr. Mahathir berubah-ubah semua. Sekejap nak bui dalam masa setahun, sekejap nak bui dia kata tunggu ekonomi pulih dulu. Bila tak tahu nak pulih bila. Anwar Ibrahim pula jumpa jumpa tu Dr. Mahathir bicara pasal peralihan kuasa. Tak ada orang percaya. Sehinggalah bila mana hari Jumaat 21 hari bulan mereka balah dan diringkaskan cerita pada hari Ahad pagi mesyuarat PBBM memutuskan untuk keluar daripada Pakatan Harapan. Dan pada hari Senin kita dapat lihat Tun Dr. Mahathir tak tahulah mecek ke berona ke, dia letak jawatan. Dia letak jawatan dengan sendirinya mengikut Perlembagaan Malaysia, Perlembagaan Persekutuan. Apabila seorang Perdana Menteri meletakkan jawatan, maka dengan sendirinya secara automatik menteri-menteri dan timbalan-timbalan menteri seluruh kabinet terbubar. Bila seluruh kabinet terbubar, maka secara rasmi runtuhlah Kerajaan Pakatan Harapan yang hanya berusia 21 bulan. Mungkin berkat doa kita semua. Doa di dataran merdeka, ingat. Kita doa supaya Tuhan jangan sampai sepenggal. Rupa-rupanya Tuhan makbulkan doa kita. Alhamdulillah. Bukan saja tak sampai sepenggal, tak sampai separuh penggal sudah jatuh. Adik kakak, ambo kena rayak gini sebab sudah timbul cerita-cerita. Pagi tadi YB Syed Saddiq dia buat video. Ambo bila dia buat video ni, ambo share dah. Ni mesti nak kona. Dia buat video, dia kata kononnya dia tidak setuju untuk bersama-sama dengan UMNO yang dianggap sebagai perompok. Ni kona lah ni. Bukan saja dia kona, Tun Dr. Mahathir pun kona. Bila dia letak jawatan, bukan saja Perdana Menteri, dia juga letak jawatan sebagai pengurusi PBBM. Bila dia letak jawatan kedua-dua, maknanya dia tidak ada gapo-gapo lagi. Bila dia bertemu dengan ngadak Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong menggunakan kebijaksanaan dia, minta untuk dia pergi sebentar sebagai Perdana Menteri interim. Maknanya Perdana Menteri yang tidak ada kuasa. Perdana Menteri hanya sekadar Perdana Menteri buat sementara waktu. Sebab tu nama interim, mengikut kadar masa. Tiba-tiba bila dia sudah tidak ada jawatan, sudah tentulah keadaan krisis politik negara ini bertambah buruk. Negara bila tidak ada kerajaan ini, adik kakak, dia memberikan suatu kesan yang bukan sedikit.
Sebab itulah dalam tempoh sehari saja bila krisis politik ni berlaku, 43 bilion nilai pasaran saham kita jatuh, maknanya rugi. Sebab apa? Orang pakat waktu BPT berlaku, jual saham masing-masing. Ini tidak campur lagi dengan hampir 300 bilion nilai kerugian pasaran saham kita sepanjang 21 bulan Kerajaan Pakatan Harapan mereka. Sebab apa? Sebab pelabur tidak yakin. Tak yakin dengan Kerajaan Pakatan Harapan. Daripada awal demo ni mereka, dia tipu rakyat. Betul ke tak? Tak soyak lah. Tadi ramai penceramah hoyak. Sebut sasa dah. Tipu harga minyak nak turun, tipu GST tak ada, harga barang turun. Dia kata kalau GST kita hapus, harga barang akan turun. Rupanya apa? Dia ganti dengan SST. SST ni apa? Slow tipu. Anak muda tak ada, dia buat BRIM sebab dia kata dedak. Bila anak muda marah, disemenyih, dia isytihar, kita bui balik atas nama basah. Dia bui 100 riyal. Dulu patut bui 450 riyal. 100 riyal untuk anak-anak muda yang bujang. Anak muda pun sukalah. Tapi kira-kira dah buat kira-kira berapa aja 100 riyal. Tapi rupa-rupanya orang bujang zaman Pakatan Harapan ni, siapa nak boleh piti 100 riyal, dia kena tunggu umur 40 tahun. Bujang tafsiran Kerajaan Pakatan Harapan mesti 40 tahun. Maknanya kena bujang telajak dulu. Bujang lapuk baru boleh rasa duit 100 riyal. Hak ni tak apa lagi anak kakak. Tapi menipu, mengatakan negara nak bankrupt, hutang sampai 1 trilion. Hak ni betul-betul menjahanamkan negara. Apa? Mana ada pelabur luar nak melabur dalam negara hak dikatakan bankrupt? Betul ke tak? Tak usah kata pelabur luar lah. Orang bacok pun boleh mikir cerdik pada pelabur luar. Siapa nak melabur dalam syarikat ataupun dalam negara yang dikatakan nak bankrupt? Betul ke tak? Sebab itulah, bermula daripada episod itulah, penipuan inilah pelabur-pelabur tak saya masuk, bahkan tubik daripada pasaran saham kita, jual saham-saham masing-masing. Sampai lah ni masih lagi tidak ada ketentuan. Adik kakak, seminggu krisis politik ni berlaku, ada hikmah. Bak kata tadi penceramah, kita merancang, sebenarnya Tuhan juga merancang. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ambo baca ayat yang pertama tadi sebelum mula surah Ali Imran. Hak kita apa semua? Wirid selepas sembahyang. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Katakanlah, Tuhan yang memiliki kekuasaan, dialah yang mengangkat sesuatu pemerintah, yang mengangkat sesuatu kerajaan. Dia juga yang berkuasa menjatuhkan sesebuah kerajaan. Dia juga yang memuliakan seseorang, dia juga boleh menghina seseorang. Sebab apa? Sebab Tuhanlah yang maha berkuasa. Siapa pernah terfikir Kerajaan Pakatan Harapan boleh hanya merentah selama 21 bulan? Dan bila krisis ni melanda, disebabkan apa? Sebab duk balah antara Anwar dengan Mahathir. Daripada awal dia merentah, sampailah malam 21 hari bulan, sampailah krisis politik sehingga menjatuhkan dan merobohkan sebuah kerajaan. Bila balah, rakyat yang menjadi mangsa. Adik kakak, muncul. Kita ni alhamdulillah, Tuhan jaga negara kita. Rakyat kita tidak huru-hara. Kita patut menjunjung kasih kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Kerana selama kening
Pok-pok demo ni jugalah yang menghina Agong, menghina raja-raja Melayu. Naik saja, ingat lagi, bila Lim Guan Eng naik saja sebagai Menteri Kewangan, dia dedah perbelanjaan yang di Pertuan Agong. Dia kata ada orang dedah, tetapi perbelanjaan itu hanya boleh dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan. Maknanya dia sengeling buat tubik maklumat rahsia berkenaan dengan perbelanjaan yang di Pertuan Agong. Sebab apa? Sebab dia nak cetuskan kepada rakyat bahawa bazirnya kita ada raja-raja Melayu ini. Rakyat kena tangguh. Tetapi hakikatnya hari ini mula nak pakai sokok pun takwil macam-macam. Tetapi boleh pergi pujuk Agong, pergi ramai-ramai, pergi istana, pakai sokok, mula hina. Adik kakak, inilah hikmah bila berlaku krisis politik yang ada. Kita dapat lihat bagaimana besarnya kuasa Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong. Dan mengikut perlembagaan, dalam suasana krisis seperti ini, kerajaan tidak ada Perdana Menteri, kuasa melantik Perdana Menteri ini ada pada yang di Pertuan Agong. Cuma kita di peringkat muafakat nasional, UMNO dan PAS, sudah tentu kita ni ada hikmah juga bila kita kalah dalam pilihan raya lepas. Kalau tidak, masing-masing tak jumpa lagi dibaca gini ni. Amo tak aja mimpi boleh duduk sekali dengan Ustaz Asal satu petahan, dengar ceramah dia jauh-jauh ya, boleh tahan juga katak tu amo ni. Tapi malam ni amo tak bunyi bak katak ke UMNO lah. Malam ni bukan masa untuk kita nak bongkar, nak kubur cerita-cerita lama. UMNO dan PAS, dua parti politik yang mewakili umat Islam dan dua parti politik terbesar. Umat Islam mengharapkan kita. Ada sebab bakpo dalam pilihan raya yang lepas UMNO kalah, PAS pun tak menang. Ada sebab. Kalau kita masih menang, abang rasa UMNO pun masih sombong, PAS mu masih ego. Sumpah je kita ni. Kalau kita nak kubel lah cerita-cerita hak lama-lama, PAS subuh pun tak selesai. Amo boleh cerita sosok gapo PAS tak kecek, tak kata ke UMNO. Amo boleh bongkar. Tapi lepas tu Ustaz Asal minta pada pengurusi, sebab pengurusi orang dia juga. Dia minta mic, dia akan bongkar juga. Dia kubel gapo UMNO tak zalim kepada orang PAS. Betul ke tak? Tapi cerita-cerita ini kita sudah pun harus letak ke tepi. Sebab selama 21 bulan di bawah kerajaan Pakatan Harapan, Tuhan beri kita melihat betapa mudaratnya, betapa banyaknya kerosakan demi kerosakan yang dilakukan oleh kerajaan Pakatan Harapan, yang diterajui dan didominasi oleh DAP. Adik kakak kena ingat, tak pernah dalam sejarah kita sebuah kerajaan majoritinya bukan Islam. Sebab itu demo ni berani petikai hak kita. Bila kita kecek hak kita dalam perlembagaan, dia kata resis. Tetapi pokok ni minta lebih daripada hak dia dalam perlembagaan. Hak tu hak asasi manusia. Adik kakak, sepanjang 21 bulan ini kita dapat lihat berapa banyak aset-aset orang Islam dijual. Berapa banyak aset-aset tabung haji dijual. Kalau kita tak dedah, sosok aset kita akan dijual. Kalau kita tak tukar lagi kerajaan lah ni, adik kakak, hak hamba dedah tu baru sikit saja. Ladang tabung haji ada 110,000 hektar. Dia sudah jual hampir 11,000 hektar. Secara keseluruhan dia akan jual 76,000 hektar. Dia jual kepada siapa? Adik kakak boleh tengok dalam kertas Bursa Malaysia. Bukan jual kepada tangan orang Melayu Islam, tetapi jual kepada orang lain. Bukan itu saja.
Hotel-hotel tabung haji adik kakak, lapar putih hotel, habis semua jual. Amor tadi dibayar lepas. Hotel tabung haji dibayar lepas. Sebab pergi hadiri majlis kahwin ketua bahagian sana. Hotel tabung haji dibayar lepas pun sudah pun dijual. Dan nak tukar nama kepada Raya Hotel. Adik kakak, kalau kita tidak hentikan jualan lambok aset-aset orang Islam ni, habis hancurlah institusi umat Islam. Bukan itu saja, syarikat-syarikat milik kerajaan seperti Khazanah Nasional, PNB, LTAT, berapa banyak dah aset-aset kena jual kepada orang yang bukan orang Islam. Yang terbesar, mula Datuk Seri Najib waktu zaman dia jadi Perdana Menteri, kita ada satu syarikat kedua terbesar di dunia dalam perkhidmatan kesihatan, nama IHH. Lah ni sudah dijual. Mula kita beli IHH ini, kita bangunkan sehingga kita ada health hospital seluruh dunia. 14 hospital di Turki saja, di Singapura, di Afrika, macam-macam kita ada. Sebab dalam pemikiran kerajaan dulu, kita kuasai bukan saja hospital-hospital ni, tetapi sektor perkhidmatan memudahkan anak-anak kita akan datang. Hok jadi doktor, hok jadi misi. Kalau tak ada kerja, kita ada peluang-peluang pekerjaan melalui syarikat-syarikat kita di seluruh dunia. Tetapi hari ini bila demo ni meretah, dia jual habis licin. Sebab itulah, bila krisis politik ni melanda Malaysia, bila kerajaan Pakatan Harapan runtuh, UMNO dan PAS, kita berpakat hok tala hari ini orang lain. Alhamdulillah setakat hari ini sampai malam ni, UMNO dan PAS tidak ada seorang pun berjaya dibeli oleh puak-puak sana. Tak ada seorang pun. Sebab apa? Sebab kita sudah berjanji setia di bawah muafakat nasional. Orang tanya kita, apa kita nak tubuh kerajaan dengan Tan Sri Muhyiddin? Kita bukan nak tubuh kerajaan dengan mereka. Tetapi bila kerajaan Pakatan Harapan jatuh dan runtuh, kita beri mandat kepada pemimpin kita. PAS pun memberi mandat kepada pemimpin tertinggi PAS. UMNO memberi mandat kepada pemimpin UMNO. Kita kena selamatkan negara kita daripada terus hancur. Kalau tak ada kerajaan, lagi susah rakyat. Sebab krisis politik ini tidak akan terhenti dan akan berterusan. Tetapi kita bagi syarat. Kita boleh kerjasama dengan sesiapa sahaja, tetapi tanpa DAP. Tanpa DAP yang bagi kita, inilah parti yang paling resis, chauvinis, yang tidak pernah menerima hakikat bahawa Islam adalah agama bagi negara ini. Betul atau tidak? PAS lebih tahu. Sebab PAS pernah saing dengan DAP. Sebab itulah kita pun merujuk juga pada PAS. Boleh percaya ke apa-apa DAP ni? PAS awal-awal lagi dia kata apa? Kalau kita nak kerjasama, ada DAP, kita pakat tubik belakang. Amba kata kita setuju. Sebab itulah dalam jawatan kuasa induk antara UMNO dan PAS, sebelah orang UMNO, sebelah orang PAS. Lepas tu kita ada jawatan kuasa teknikal, 5 orang UMNO, 5 orang PAS. Amba berada di dua-dua jawatan kuasa. Kita bincang daripada awal. Kita bincang senario-senario. Bila kita tengok senario politik semasa ini, makin lama makin meruncing. Kita kata pertama, UMNO dan PAS tak boleh hanya kita nak mikir nak buat program ceramah saja. Kita kena beralih kepada satu peringkat lain, iaitu kita kena bincang untuk berhadapan dengan pilihan raya. Dan kita sudah tubuhkan jabatan politik bersama. UMNO ada jabatan politik dia, PAS ada jabatan politik dia. Kita sudah buat putusan untuk kita bersama. Dalam
pemukiman UMNO dan PAS Muafakat Nasionaliti Janda Baik. Kita 2 hari 1 malam, kita tidur sekali, makan sekali, duduk bengkel sekali, kita bicara, kita sudah bersedia, kita nak berhadapan dengan pilihan raya. Kita nak berhadapan dengan pilihan raya sebab apa? Sebab kita tengok suasana hari ini yang tidak menentu. Bila-bila masa kerajaan boleh jatuh. Sebab itulah, bila kerajaan Pakatan Harapan jatuh saja, kita terus buat keputusan, kita bicara dengan sesiapa yang mari kepada kita. Tetapi kita bagi syarat, kalau kita nak membantu menubuhkan kerajaan, kita tidak mahu DAP, kita tidak mahu sesiapa saja yang bersekongkol dengan DAP. Setuju atau tidak? Sebab itulah, bila kita tengok demo Nikona, semata Tun Mahathir kata dia bersetuju semula nak jadi Perdana Menteri. Lepas tu dia kona pula. Bila dia jumpa dengan Presiden UMNO, Presiden PAS, dia cadangkan kepada Presiden UMNO dan Presiden PAS untuk kita tubuh satu kerajaan yang dinamakan Kerajaan Unity Government, Kerajaan Perpaduan. Kita tanya dia, apa makna Kerajaan Perpaduan ini? Dia kata kerajaan perpaduan ini adalah sebuah kerajaan yang mana semua ahli-ahli anggota kabinet dilantik di kalangan parti-parti politik secara keseluruhannya. Tetapi dia tidak akan mewakili parti, dia mewakili individu. Lepas tu kita tanya, apakah DAP akan terlibat? Dia kata benar, DAP pun akan terlibat juga sebab ini kerajaan perpaduan. Bila dia kata begitu, kita buat keputusan menolak kerajaan perpaduan. Sebab kita tak boleh terima DAP. Kita tahu kerosakan yang berlaku dan melanda negara hari ini kerana DAP. Betul tidak? Mana mungkin kita bekerjasama dengan orang yang mencabuli prinsip rule of law, undang-undang. Kononnya nak bantras rasuah, tetapi pemimpin-pemimpin dia lebih banyak rasuah. Kita tanya, bapa tarik balik kes Lee Kuan Yew, hok duduk dalam mahkamah, hok sudah bicara dalam mahkamah, hok sudah panggil saksi-saksi sampai 40 orang. Tiba-tiba bila jadi kerajaan, tarik balik kes rasuah banglo. Kita tanya, bapa bekas pegawai negara, bekas adalah dia letak jawatan. Tapi waktu itu, bila SPRM kata ada kes yang kuat untuk mendakwa Lee Kuan Yew dalam kes rasuah terowok, siapa ke pendakwa, siapa ke peguam negara, kes itu ditutup. Apakah ini rule of law? Apakah ini kedaulatan undang-undang? Adik kakak, inilah manusia yang paling hipokrit. Parti yang banyak menyusahkan rakyat. Betul atau tidak? Parti yang banyak main sentimen perkauman. Kes Adib. Sebab apa? Sebab DAP. Orang antara kaum jadi kucuh habis. Antara Melayu, Cina dan India punya prasangka hari ini lebih teruk pada tahun 99. Sebab apa? Punca daripada pemimpin-pemimpin DAP. Hok dok bakar api perkauman. Orang Melayu tidak pernah bakar perasaan benci kepada kaum lain. Betul atau tidak? Masyarakat Kelantan, rakyat Kelantan, kerajaan Kelantan, orang Cina boleh hidup dengan aman, orang India boleh hidup dengan aman. Kita bangga di Kelantan, bumi yang dikatakan sebagai Serambi Mekah, tetapi orang Buddha boleh hidup amalkan agama dia dengan bebas. Bukan saja bebas, ada patung terbesar di Asia Tenggara, hok duduk cokoh, hok diri, hok terletak, hok tidur, hok duduk sendiri. Adik kakak, semuanya ada di Kelantan. Pernah atau tidak kita dengar Ustaz Hassan ke duk ceramah, kita kena roboh, kita kena putus semua ni, macam peristiwa Fatu Mekah? Pernah ke? Tak pernah. Sebab apa? Sebab kita hormat. Sebab apa kita hormat? Sebab ini adalah tuntutan agama kita, tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala untuk tidak menghina sembahyang agama lain. Betul atau tidak? Adik kakak, ini prinsip kita.
Tetapi puak-puak DAP ni, dia yang bakar api perkauman, menghina Nabi kita. Dia tidak ambil tindakan dengan pantas. Peristiwa di kuil Sri Mariaman Sivil sehingga terbunuhnya Adib. Kita kena tanya sebab apa sampai arwah Adib dibunuh. Berpunca daripada pemimpin DAP. Malah balah antara pemaju dengan pemilik kuil. Tak ada kaitan dengan antara orang Islam dengan orang bukan Islam. Tetapi pagi-pagi lagi exco, nama dia Gana Batirau, boleh letak dalam Facebook dia. Kata apa? Kata orang Islam serai kuil Sri Mariaman. Tak cukup dengan itu, tengah hari menteri-menteri India buat kenyataan bersama. Kenyataan apa? Kenyataan seolah-olah polis tak dapat kawal suasana dan keadaan, menyebabkan 10,000 orang India Hindu kumpul di kuil Sri Mariaman Sivil Subedaya. Malam itulah bila pok-pok Hindu duduk kumpul ramai-ramai, di basuh kepala otak ni, bahawa kuil ini diserai oleh orang Islam. Akhirnya bila mari saja arwah Adib nak menjalankan tugas saja sebagai anggota bomba, nak memadamkan api, tetapi terbukti dia dibunuh pada malam tersebut. Kes dia cuba ditutup oleh peguam negara Tommy Thomas. Siapa dia buat kenyataan awal sebelum inquest memberikan keputusan, dia sudah buat kenyataan awal bahawa Adib tidak dibunuh. Ini adalah suatu penghinaan kepada sistem mahkamah. Kita akan pastikan kalau kita berjaya tubuh kerajaan esok, perkara antara perkara yang akan kita desak supaya kerajaan cepat buat, ambil tindakan kepada Tommy Thomas. Setuju atau tidak? Walaupun dia sudah letak jawatan, kes Adib kena cepat dakwa orang-orang yang bunuh. Orang yang kedua kena pecat Ketua Pengarah SPRN Latifah Koya. Kami pun kena pecat juga sebab dia koya. Tapi hubungan kita dengan UAE, hubungan kita dengan negara luar punah sebab buat sesuatu kejayaan tak mengikut rule of law. Siapa lagi dia kena pecat? Siapa lagi? Gopal Sri Ram. Oh, Mujahid sudah lama kena pecat dah. Ha? Bukan kena pecat, rutuh dengan sendiri. Ha? Sampai itulah malam ni tengok gambar dia tak mahu belakang. Ha? Malam ni adik kakak jangan kita sedap duduk. Sebab itulah ada sebab usaha saya sebut tadi. Ya? Kena doa pakat doa. Adik kakak, Ambo sebut tadi kita tidak mahu bersama dengan DAP. Sebab itulah adik kakak, kita buat keputusan awal, peringkat awal untuk sama-sama kita bubarkan parlimen. Tetapi kuasa bubarkan parlimen ini adalah kuasa yang di-Pertuan Agong. Kita dah bawa pendirian UMNO, pendirian PAS. Kita pakat akan nama Muafakat Nasional. Bila Agong panggil sore-sore, kita tulis. Ambo tak tulis lah. Ahli-ahli parlimen UMNO dan ahli-ahli parlimen PAS tulis siapakah Perdana Menteri yang dicadangkan oleh saudara. Kita tak tulis nama sesiapa, kita kata bubar parlimen. Sebab itulah undi pecah 3 yang menyebabkan Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, dia kalau boleh dia menggunakan kebijaksanaan dia, kalau boleh dia tidak mahu bubar parlimen sebab banyak lagi mudarat lain bagi dia, kos dan sebagainya. Ini kita serah kepada kebijaksanaan Tuanku. Kita tak tahu apa sebenarnya sebab dia, tetapi akhirnya Tuanku minta supaya pemimpin-pemimpin parti politik boleh bicara sekali lagi. Bicaralah untuk kebaikan dan masalah rakyat. Sebab itulah UMNO dan PAS buat keputusan, kita kena berjiwa besar. Berjiwa besar dia nanti kata apa? Kita jangan penting diri kita. Kita tak usah mikir soal siapa nak jadi menteri, siapa nak jadi Perdana Menteri, siapa nak jadi Perdana Menteri. Buat masalah ni sebab dikala semua parti-parti politik berpecah. Bunga Raya PBBM pecah 2, PKR pecah 2, Pakatan Harapan pecah. Hak tak pecahnya satu saja, Muafakat Nasional, UMNO dan PAS. Sebab itu kita mempunyai kekuatan. Bila kita mempunyai kekuatan, kita buat keputusan demi rakyat, demi memastikan negara kita tidak hancur, kerajaan kita boleh selamat.
kita menyokong cadangan Tan Sri Muhyiddin sebagai calon Perdana Menteri ke-8. Itu keputusan bersama kita. Tetapi cuba hari ini, waktu ini, Ambo ni duk terima macam-macam telefon ni. Sebab apa? Duk jual beli lagi. Duk jual beli. Tadi Tuan Dr. Mahathir bila jumpa dengan Agong tak cukup. Tapi tiba-tiba malam ni dia isytiar cukup 114. Tengok-tengok. Sore-sore ahli parlimen daripada Sabah Sarawak berpindah kepada Demon. Ni. Agak-agak sebab apa? Adalah ni. Yang terbaru, baru Bian. Mula-mula sokong kita. Sokong gabungan. Kita tak ada nama sebenarnya. Gabungan ni tak ada nama. Ada nama Muafakat Nasional. Tapi Muafakat Nasional, kita bersama dengan parti-parti selain daripada DAP. Kita bersama dengan Tan Sri Muhyiddin yang mewakili PBBM. Itu pun dah pecah dua dah. Sebab tu Dr. Mahathir kembali semula pada PBBM. Dia mengaku bahawa dia masih lagi pengurus. Adik kakak, drama ni akan terus berlangsung. Esok pagi dikhabarkan pukul 9 pagi, Tuan Dr. Mahathir minta nak jumpa Agong sebelum kita akad sumpah pukul 10 pagi. Sebab itulah kita doalah supaya Tuhan selamatkan Malaysia. Boleh orang yang nama Anwar Ibrahim, orang yang nama Mahathir Mohamad boleh berada dalam pentah politik Malaysia. Setuju ke tak? Inilah dua manusia yang menyusahkan rakyat daripada dulu sampai lalu. Sebab itu kita pun tak pernah mikir. Tiba-tiba Tuhan punya kuasa. Nama Tan Sri Muhyiddin Yassin pula muncul. Tuhan punya kuasa. Mula-mula kita pakat nak sokong Dr. Mahathir. Biar dia terapih sampai habis penggal. Kita bukan nak sokong sampai pilihan raya lepas. Kita nak supaya negara boleh ditadbir secara aman sampai pilihan raya lepas akan datang. Tetapi bila dia bertukar, kita terpaksa buat keputusan yang baru. Mula-mula kita sudah sepakat, kita serahkan balik mandat kepada rakyat. Sebab bagi kita, naiklah siapa pun kerajaan lepas pada ni, kerajaan tidak akan stabil. Betul ke tak? Sebab itu rakyat nak bubar. Dan ini Pertuan Agong pun sebenarnya dia prihatin kepada suara rakyat. Tetapi dia bagi peluang kepada pemimpin-pemimpin parti. Bincang molek, pakak molek. Dan kita tengok esok. Kalau insya-Allah Tan Sri Muhyiddin berjaya mengangkat sumpah, kita baru bermula episod yang kedua drama Cerita Rama. Sebab apa? Sebab kalau kenal siapa Anwar Ibrahim, kalau kenal siapa Tuan Dr. Mahathir Mohamad, dia bukan orang yang akan mudah mengalah. Betul tak? Parlimen 9 hari bulan, dia boleh buat undi tidak percaya. Sebelum parlimen pun dia boleh pergi ke mahkamah buat affidavit nak mengatakan bahawa yang di-Pertuan Agong mungkin buat kekhilafan. Tetapi dia kena buktikan yang bukan mudah nak bukti. Gapo dia akan buat? 9 hari bulan Mac dia boleh buat undi tidak percaya. Kalau betul dia ada 114, mana dia ada majoriti. Maknanya kalau dia buat undi tidak percaya, kalau dikatakan kalaulah Tan Sri Muhyiddin kalah dalam pengundian usul undi tidak percaya tersebut, maka ada dua pilihan buat Tan Sri sebagai Perdana Menteri ke-8. Iaitu pertama, letak jawatan. Yang kedua, nasihat yang di-Pertuan Agong untuk bubar parlimen. Jadi insya-Allah. Sebab Tuan kata baru episod kedua, jangan sedap duduk. Apa-apa pun orang UMNO dan PAS kena kejap molek. Set kita jangan pecah. Sebab apa? Sebab kalau ditakdirkan Allah, itulah pilihan yang terbaik. Pembubaran parlimen sama ada selepas 9 Mac nanti, maka kita semua kena bersiap sedia. Saya percaya dan saya yakin, bila hamba pergi seluruh Malaysia, kita tengok seluruh kerja-kerja buat di peringkat akar undi, semangat orang UMNO dan PAS,
di Semenanjung, dalam keadaan biasa, kita yakin kita boleh dapat 101 kerusi parlimen. Kalau ditambah Sabah dan Sarawak dengan suasana di Kimanis baru-baru ini, rakyat sudah beralih kepada kita, insya-Allah kita boleh menang dengan parlimen 127. Itu perkiraan kita, insya-Allah. Tetapi dengan syarat UMNO dan PAS jangan pecah, jangan balah bak kerusi, jangan balah siapa nak jadi menteri timbalan menteri, jangan fikir soal kuasa. Sebab kita bersama ini adik kakak kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah wala tafarraqu. Kita berpegang teguh kepada tali Allah. Itulah asas kepada permuafakatan kita. Kalau kita pakat kerana kuasa, percayalah adik kakak, kita akan balas bula lepas kita menang siasat. Tetapi bila kita sudah berjanji setia, 14 September kita sama-sama menandatangani Piagam Muafakat Nasional. Kita sudah bersumpah setia bahawa permuafakatan kita adalah tidak lain dan tidak bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Islam, kerana umat Islam. Kalau inilah asas dia, insya-Allah kita akan diberkati, kita akan dirahmati. Mudah-mudahan adik kakak, kita akan menang semula dan kerajaan ini akan kita sama-sama kita bangunkan. UMNO dan PAS bersama dengan rakan-rakan kita dalam Barisan Nasional di Sabah dan Sarawak, kita akan kembalikan maruah Islam, maruah orang Melayu Bumi Putra dan kembalikan kegemilangan negara. Takbir! 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 Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Majelis membuka